Sarawak, sungainya sempit. Sayang Sarawak, sayang Sarawak, sungainya sempit. Hendak ku bawa, hendak ku bawa perahuku sempit. Tinggallah Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Kiria Izdihar Muhammad Kodri dalam Khabar Malaysia. Jadi kali ini saya berada di Parlimen P208 Sarikei yang terletak di Sarawak, Bumi Kenyalang. Kalau saudara penonton nak tahu, tanah di kawasan Parlimen ini adalah tanah yang bersejarah kerana pernah dijajah oleh pihak British iaitu James Brooke sehingga mendapat tentangan hebat rakyat tempatan termasuklah pejuang-pejuang terkenal seperti Rentap dan Governor Sarikei iaitu Sharif Masaho. Jadi apa agaknya kelebihan lain yang ada di Parlimen ni? Apa kita tunggu lagi? Jom kita terokai Parlimen Sarikei. Menjejakkan kaki ke Bumi Kenyalang, pastinya memukau hati dan pandangan melihat suasana nyaman sepanjang Sungai Rejang, iaitu sungai terpanjang di Malaysia. Biarpun sungai ini dikaitkan dengan pelbagai mitos, namun ia menjadi sumber rezeki bagi mereka yang tinggal di sepanjang sungai ini, termasuklah Parlimen P208 Sarikei. Parlimen P208 Sarikei yang terletak di zon tengah Sarawak merupakan jiran bagi beberapa parlimen lain, antaranya Parlimen Julau, Parlimen Lanang dan Parlimen Sibu. Parlimen Sarikei mempunyai dua kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Dun Repok dan Dun Meradong. Majoriti penduduk di Parlimen Sarikei merupakan kaum Cina, diikuti kaum Iban dan Melayu. Pembangunan di Parlimen Sarikei dilihat sentiasa berevolusi. Apatah lagi idea dan usaha yang dizahirkan ahli parlimennya yang berhormat Ding Kuang Hing dari Parti Bersatu Rakyat Sarawak atau SUPP sentiasa merencana pelbagai transformasi untuk rakyat di parlimen beliau. Bekas jurutera awam ini juga dilihat tidak mengenal erti jemu untuk bertemu rakyat tanpa mengira bangsa ataupun fahaman politik. Beliau bersungguh untuk mengutarakan janji dalam menjadi pemimpin bertanggungjawab tanpa menaburkan janji retorik semata-mata. Pihak kerajaan sentiasa berusaha memberi keselesaan serta menyalurkan apa jua bantuan dari segi menaik taraf jalan perhubungan kepada rakyat, terutama sekali penduduk di kawasan luar bandar. Jambatan Cempedak yang terletak di Dun Meradong terus mendapat pembelaan dari ahli Parlimen Sarikei ini. Jambatan yang merentasi Sungai Bintangur ini jika dilihat dari segi fizikal adalah tidak selamat serta tidak sesuai dengan keadaan semasa, terutama dengan jumlah kenderaan yang melalui laluan ini semakin bertambah, terutama pada penduduk yang ingin memasarkan hasil pertanian mereka ke pekan atau bandar. Jembatan yang ada sekarang ialah satu jembatan sementara lah, dan sebab kadang-kala ada kenderaan berat menghubung kawasan ini, kita mesti mau
menaik tarafkan jembatan itu. Dan saya rasa gembira projek ini sudah start 2 bulan lalu dan akan siap pada bulan Oktober 2013. Jumlah kosnya dekat 6 juta lah. Dan jaraknya 80 meter. Ini cepatan kalau diselesaikan akan menghubungkan kawasan Temutak dan Bintangan. Major activity in Bintangan ialah pertanian. So ada banyak kelapa sawit, lada, getah di sekeliling inilah. Dan nanti dia semua berkebun ada akan pakai jambatan itu menghantar barang-barang ke Bintangan. Kedudukan Parlimen Sari K dengan Parlimen Tanjung Manis yang berjiran boleh diibaratkan seperti aur dan tebing. Kedua-dua parlimen ini sememangnya memerlukan antara satu sama lain. Ini kerana rancangan dalam menjadikan Parlimen Tanjung Manis sebagai hub halal tidak mungkin dapat direalisasikan sepenuhnya jika Parlimen Sari K tidak membekalkan sumber barang makanan kepada parlimen itu apabila projek hub halal ini beroperasi sepenuhnya. Jalan ini amat penting kerana kalau skor dan hub halal ya sudah jalankan, mungkin jalan ini akan memberi banyak manfaat kepada orang di Sari K sini. Sebab Sari K ialah satu pantai yang paling dekat Tanjung Manis. So when the project in Tanjung Manis is in full swing, hopefully we can get the spin-off effect dari Tanjung Manis. So semua orang di Sari K sini tunggu jalan ini dilaksanakan. Dan saya pun melalui parti kita SUPP nak minta Perdana Menteri datang ke sini, mungkin boleh buat pengumuman tentang projek ini. Ada satu jalan berhubungkan Sibu dan Tanjung Manis. Sekarang semua penduduk di Tanjung Manis dia terus pergi Sibu. So they more or less bypass Sari K. So saya harap dengan jalan ini nanti dia penduduk di Tanjung Manis, di Belawai, di Rejang pun boleh datang ke Sari K sini. Kementerian Kerja sudah setuju projek ini akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-10 dalam rolling plan kedua. Saya haraplah ini boleh dilaksanakan secepat mungkin. Peningkatan jumlah populasi penduduk di Parlimen Sari K menjadi faktor utama dalam penggunaan air untuk kegunaan penghuni rumah, sektor perkilangan serta pertanian. Kini, loji rawatan air Bayong sedang giat diperluaskan untuk menampung permintaan pengguna. Sebuah empangan yang lebih besar telah dibina sejak 3 tahun lalu iaitu empangan Gerugu, selaras dengan pertambahan kemudahan rawatan air berkenaan. Lebih-lebih lagi terbinanya kawasan hub halal di Tanjung Manis
dia turut mencatatkan permintaan bekalan air berganda dari Parlimen Sarike sekaligus menjadikan transformasi menepati situasi. Faktor geografi yang unik dan dikurniakan tanah yang subur di samping jalan perhubungan yang baik menjadikan sektor pertanian dan perikanan di Parlimen Sarike diutamakan penduduk di sini. Pengusaha ikan air tawar Lau Zi Siong, 52 tahun ini pula kini beralih arah sejak mendapat galakan bapanya yang telah lama mengusahakan perikanan air tawar. Sebelum ini, Encik Lau sibuk mengusahakan tanaman sayur-sayurannya, namun selepas menyedari ikan air tawar ini mendapat permintaan yang tinggi, kini beliau mempunyai 24 buah kolam ikan. Menurutnya, ikan yang diraih mendapat permintaan sehingga ke daerah Miri, Bakun dan Bintulu. Nama saya Irene. Bapak saya seorang petani dan mak saya seorang suri rumah tangga. Bapak saya sekarang dia sakit. Itulah saya cita-cita untuk menjadi seorang farmasi untuk menolong dia. Sebab rumah saya pun tak berapa kaya. Okey saja. Itulah saya sangat bersyukur. Tuhan selalu bersama dengan saya untuk memberi result yang bagus bagi saya. Selain itu, saya amat berterima kasih kepada YB sebab dia sudi untuk memberi insentif kepada kami orang untuk menolong orang yang miskin untuk sambung belajar lagi. Memang saya sangat berterima kasih kepada YB. Kan tahun lepas sibuk ikut pertandingan bahas, chorus speaking, lepas tu menang pula pergi ke peringkat kebangsaan, peringkat negeri kan. Tak ada masa nak belajar tapi adik pandai membagikan masa. Waktu malam pergi belajar, tak pernah tuition sekalipun sebab memang tak mampu sebab abang dekat KL banyak gunakan duit. Jadi adik belajar sendiri, adik minta tolong dari kawan-kawan kalau adik tertinggal pelajaran dan minta tolong cikgu juga. Dan terima kasih kepada YB Ding hari ini sebab memberi insentif dan selepas ini adik akan lebih berusaha lah untuk mencapai keputusan cemerlang dalam SPM. Lensa kamera kami turut merakamkan detik paling manis buat 54 orang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sarike yang menerima sijil di atas pencapaian cemerlang keputusan peperiksaan baru-baru ini. Majlis Penyampaian Insentif PMR, SPM dan STPM tahun 2011 yang berlangsung di Dewan SMK Bandar Sarike itu dihadiri Ahli Parlimen Sarike, Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, kaki tangan sekolah serta pelajar. Inilah yang dipanggil tarian ngajak, iaitu tarian tradisional bagi kaum Iban di Sarawak Umi Penyalang termasuk di Parlimen P208 Sarike. Tarian ini biasanya dipersembahkan di majlis-majlis kerajaan seperti majlis perkahwinan dan hari gawai, iaitu ketika musim menuai padi. Sebagai tanda kesyukuran mereka, persembahan dari Penghuni Rumah Panjang Kelly di Jakarta ini mengakhiri episod pertama Khabar Malaysia di Parlimen Sarike. Jangan lupa ikuti bahagian kedua di hari dan waktu yang sama. Untuk itu sekian dari saya. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bersama dirasai, sama-sama gunung didaki, sama-sama turun ke lembah sepi, suka duka bersama dirasai. Sama-sama gunung didaki.
Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Kiria Izdihar Muhammad Qadri sekali lagi pada minggu ini dalam Khabar Malaysia. Siapa sangka Parlimen P208 Sarikei turut aktif menjalankan aktiviti penanaman nenas sehinggakan mereka membina replika nenas yang cukup besar di belakang saya ini sebagai simbolik kepada pertanian penduduk di sini. Kerana itu juga mereka tidak pernah melepaskan peluang menyambut Pesta Nenas Saban Tahun. Itulah keunikan yang ada di Parlimen ini. Kalau saudara penonton nak tahu lebih lanjut tentang Parlimen Sarikei, teruskan menonton Khabar Malaysia. Sah kalau ke Parlimen Sarikei jika tidak merasai kenikmatan buah nenas yang cukup manis. Menjadi antara tanaman utama di sini, tanaman nenas begitu komersial dan mudah didapati terutama di pasar. Selain nenas, Parlimen Sarikei turut terkenal dengan buah limau. Kawasan Bintangor yang terletak di Don Meradong merupakan kawasan penanaman limau yang utama di Sarikei. Khasiatnya yang tinggi menyebabkan limau Bintangor